Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Saudara Zamari LC, Saudara LS Muhammad, Saudara Dr. Ahmad Humaizi. Apa khabar doktor? Moga doktor sihat dalam keadaan cuaca sekarang panas sejuk dan saya seriau sebab selepas saja musim banjir di Johor ni dia akan sampai pada musim kemarau. Doktor. Saudara Zainul Ismail, Saudara Hani Abdullah, Saudara Aziz Ketari, begitu juga Saudara Pak Chu dari Langkap, Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabar Kuruh Sungai Petani, Saudara Rosmini dari Pontian, Johor. Itu juga Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, Saudara Saleh Lembang, Saudara Abu Jamal, dari Janda Baik Bentong, Saudara Abu Jamal. Itu keadaannya kita dan teman-teman yang lain, Saudara Saudara Muhammad Mazaman dari Bintulu hadir menyantuni. Terima kasih Saudara Muhammad Zaman dari Bintulu, Sabah. Sabah pun saya ingat dalam minggu depan saya akan mengundang. Sarawak. Minggu depan saya akan mengundang beberapa teman-teman pemimpin di Sabah sebab mahu mengetahui pergerakan apa yang berlaku di Sabah. Saudara Arif Saleh, Puan Hamidah Kamat, salam perjuangan. Begitu juga Saudara Hashim Atan, Saudara Nur Ali, Saudara Yusof Awang, Saudara Sally Elias. Apa khabar Sally? Semoga sihat. Begitu juga Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Kelantan, Syed Adnan dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Malam ini sebenarnya saya ni orang tua. Usia dah kira dah, orang kata tangan pun dah bau-bau tanah aja dah saudara. Tapi saya hati masih muda. Dan saya mengundang hari ini pemimpin-pemimpin muda malam ni sebab kita bicara kita malam ini adalah politik Fata Morgana. Fata Morgana ni saudara, mungkin orang tak faham, sebenarnya mirage. Dalam bahasa Inggeris dia panggil mirage. Seandainya saudara bawa kereta, highway tu, tiba-tiba di depan tu anda nampak macam ada air. Tapi bila sampai tak ada. Itu dipanggil Fata Morgana, mirage. Dan saya mengundang sahabat kita, anak muda yang dulu bertanding, yang berani menentang Saudara Hamzah Zainuddin. Jangan lupa, dalam pilihan yang lalu, dia bertanding di kawasan Parlimen Larut. Saudara Muhammad Syafiq Fadli. Apa khabar Saudara Syafiq? Alhamdulillah. Cakap sesuatu untuk penonton kita. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Sri dan tim yang sudi untuk menjemput saya pada malam ini. Satu penghormatan yang cukup besar lah selaku orang muda yang masih baru dalam politik ni dapat duduk sepentas bersama dengan Datuk Sri Amir Hijaz ni. Orang besar lah, big guys lah, walaupun katanya dah berusia tapi sebenarnya jiwanya muda lagi. Nampak pun muda lagi ni. Dan terima kasihlah juga kerana sudi menjemput saya. InsyaAllah apa yang dapat dikongsikan malam ini sedikit sebanyak akan memberi manfaat kepada semua. Okey, terima kasih Saudara Syafiq. Dan seperti biasa, kita punya moderator tetap saya lah nampak gayanya, iaitu anak muda juga daripada UMNO Shah Alam, saudara, saya panggil dia Jack je sebenarnya, Saudara Nazrul. Saudara, saya lebih suka panggil short form. Maklum saya anak muda sekarang ni, dia suka pendek-pendek. Apa khabar Jack? Alhamdulillah, sihat. Hari ni macam mana Jack? Okey. Keadaan suasana hari ni macam mana Jack? Keadaan suasana di mana? Di rumah? Di rumah? Alhamdulillah, semua macam biasa. Oh, rumah sihat sihat, Alhamdulillah. Rumah tak marah ke tiap malam dengan saya ni? Well, dia memang support saya daripada dululah. Alhamdulillah. Saya pun dah mengambil keputusan hidup untuk buat politik ni. Jadi kita pun dah hormat benda tu dan kita teruskan. Saudara Jack ni juga mungkin saudara tidak tahu bahawa beliau lama berada di bumi Arab. Kalau nak mengulas tentang apa budaya orang Arab, budaya orang Badawi ni memang dia pakar. Tapi kita tak bercakap Saudi. soal Di Saudi. bercakap tentang macam mana sikap mementingkan diri Arab ni, begitulah keadaannya. Tapi nantilah satu masa nanti mungkin ada kesempatan Jack akan bercerita kepada kita Duduk tentang tengah. budaya. Kita duduk kat tengah pula. Saya pun sempat berkhidmat di UAE, di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi tapi bukan di Dubai Baik, malam ini kita bercakap Fata Morgana politik. Sebelum apa-apa, sebelum saya serah kepada Jack, Syafiq, malam ini dah menang 18 bulan. 18 bulan tarikh peralihan kuasa katanya. Boleh saudara ulaskan? Tak terus macam tu. Ini start dia terus naik tinggi ni. Ya. Dia sangat bersesuaian lah dengan tajuk kita pada hari ini, politik Fata Morgana. Fata Morgana ni dari sudut bahasanya dia satu khayalan dari
Kalau dalam aspek agama pun ada ustaz-ustaz bercakap Fata Morgana ni, dunia ini adalah Fata Morgana, Ya. bermakna ia adalah tipu helah, tipu daya sahaja. Dan saya melihat langkah Dubai ini adalah kesinambungan daripada hajat yang tidak tercapai buat sekian lamanya. Bukan sahaja sebelum selepas PRU yang ke-15, tapi sebelum itu lagi hajat mereka untuk berkuasa, memegang tampuk kepimpinan kerajaan Malaysia. Tapi soalnya sama ada ia akan menjadi realiti ataupun sekadar fantasi semata-mata. Saya melihat begini, perkara ni dah dibincangkan terlalu banyak kali dah, Datuk. Daripada PRU 15, kalau kita ingat ada satu janji kononnya bulan 4 akan tukar kerajaan sebab kerajaan ni tak perform, tak cukup jumlah dan sebagainya. Katanya dah cukup jumlah dah nak bentuk kerajaan bulan 4, tapi tak Jom mola. kita pun tunggulah bulan 4, tak sampai-sampai juga. 4, 5, 6, 7, katanya bulan 8 confirm merdeka. August is the famous one. Sebab kita kira sampai 60 hari bulan Ogos, 70 hari bulan Ogos sampai tak settle juga. Sampailah sekarang hujung tahun dibuatlah satu yang dipanggil sebagai langkah Dubai. Okey. Persoalannya ada dua. Satu, apa hajat orang yang melakukan perkara ini? Sebab dia tahu kesannya adalah bukan sekadar keretakan politik dalam negara kita, tetapi dia mengganggu kestabilan politik yang akhirnya akan menjejaskan kedudukan ekonomi negara kita. Betul. Adakah ini merupakan satu tindakan untuk sabotaj kerajaan hari ini? Dan tindakan untuk mensabotaj kerajaan ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab untuk rakyat dan negara. Ini yang menjadi masalahnya. Kalau nak kuasa, you buat betul-betul senyap-senyap, you dapat number, you persembahkan, and then you form a government. That's fine. Tapi you hari-hari berwitir soal nak tukar kerajaan ni, tapi you tak buat pun. Sampailah 18 bulan hari ni. ni. Saya difahamkan, saya sebelum datang sini terbuka TikTok, ada tengok satu video orang yang berada di luar negara bercakap soal katanya langkah Dubai ni tak akan berlaku pula. Dia kata dah terlambat, numbers tak cukup lah sekarang, PMX strengthen the power. Dia pusing pula ya. Duit tak masuk. Tapi yang dalam negara kita ni masih lagi lah kan, duk kata tunggu minggu lepas kata insya-Allah minggu ni jadi, tunggu sikit masa lagi. Saya tunggu sampai minggu ni tak jadi. Bukan nak bercakap besar. Cuma kita perlu bertanggungjawab. Ya, saya pentingkan soal kestabilan sebab ini soal masa depan saya dan masa depan generasi akan datang. Kita nak pastikan soal ekonomi yang ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ini, pimpinan sebelum ini yang ialah sama ada kepimpinannya bermasalah ataupun COVID itu bermasalah, tetapi dia memberikan kesan. Dan keadaan ekonomi dunia juga memberi kesan yang mencabar untuk negara kita. Dan kita perlukan keyakinan pelabur untuk datang melabur dalam negara kita. Kalau berterusan begini, saya yakin itu 18 hari bulan tak jadi, dia kan kata minggu depan. Lepas tu dia kan kata bulan depan. Dan perkara ini akan terus berlanjutan sehinggalah PRU yang ke-16. Dan adakah dia akan selesai? Tak selesai juga. Kalau dia tak dapat membentuk kerajaan PRU 16 ini, akan diteruskan lagi. Sebab itu saya suka apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri mengesyorkan supaya diadakan satu rang undang-undang kerajaan sepenggal. Supaya kita dapat memastikan inilah jaminan kestabilan. Cuma boleh dibincangkanlah sama ada perlukan rang undang-undang baru ataupun kita strengthen Akta Lompat Parti. Itu pun boleh dibuat. Cuma yang paling penting kita perlukan satu mekanisme yang solid untuk memastikan politik negara kita tidak lagi berkucak-kacir seperti hari ini. Kita sebenarnya harapkan bila bentuk kerajaan 148, lepas tu jadi 153, 152, dah stabil dah. Saya tak nampak langsung sebarang peluang untuk kerajaan ini tumbang, tapi masih lagi duk bercakap. Sampai bila? Ya? Ini soal yang buat cerita ni. Persoalan kedua, persoalan rakyat. Macam mana rakyat boleh percaya benda ni? Itulah nak tanya. Yang itu pun saya tak faham. Saya ni sampai annoyed dengan cerita ni. Bila kawan-kawan saya WhatsApp, saya tanya, saya terus marah.
Saya kata tolonglah. You are well educated, you tahu benda ni, you boleh fikir sendiri. Tak perlu tanya pun. Sebab the fact that you tanya, maksudnya you terpengaruh, you nak tahu kan. You sepatutnya boleh rebut by yourself. You boleh kata, okay, ini tak masuk akal lah. Sebab kita dah tunggu dah setahun lebih dah. Dan kerajaan hari ini dah ada 150 lebih sokongan. Kalau you nak jatuhkan kerajaan ni, you need like 20-30 people to move. And then kita ada akta lompat parti. Kita dah terangkan pun UMNO ni dan Barisan Nasional dah ikat ahli-ahli parlimen dia. Semua benda dah kita bincang dan terangkan dah. Tapi rakyat masih lagi tertipu. Sebab itu yang mereka yang buat dalam persoalan pertama tadi tu syok. Sebab dia kata rakyat boleh percaya kan. Dia buat live cerita, orang bertepuk tangan beribu-ribu komen semua, ya kita ni. Tapi perkara ni tak berlaku dan kesannya yang saya kesalkannya, kesannya kepada kita, kepada masyarakat, kepada rakyat di bawah ni. Ya, kita bolehlah nak berseronok kata nak tunggu kerajaan jatuh ni, politik kita entah ke mana, ekonomi entah ke mana. Akhirnya yang merananya bukan orang politik di atas ni, bukan mereka yang mencatur ni. Mereka ni selesa. Betul. Semua benda mereka ada. Yang akhirnya menerima kesan kepada ketidakstabilan politik dan ekonomi ni adalah rakyat di bawah. Ya, rakyat bertanya kenapa ni pelabur tak masuk, kenapa ringgit jatuh, kenapa itu, kenapa ini. Antara faktor terbesarnya adalah disebabkan kestabilan kita. Ini kalau you buka lah buku mana-mana pun, you bincanglah dengan mana-mana scholars pun, mereka akan mengatakan faktor penentu kepada jaminan ekonomi sebuah negara itu adalah disebabkan oleh kestabilan politiknya. Sebab pelabur nak pastikan ada jaminan dia boleh melabur di sebuah negara yang stabil. Jack, kita ni pandangan, saya melihat Syafiq ni sebagai anak muda, alangkah baiknya kalaulah dia menang hari tu Jack Tapi ya, nasib belum lagi, mungkin ada masa akan datang. Kemenangan yang ditangguhkan saya panggil. Kemenangan yang ditangguhkan. So Jack, boleh you kita grill sikit Jack? Boleh. Sila Jack. Okeylah, tadi dari Syafiq ada sebut you tak faham. Kenapa orang di bawah-bawah ni boleh percaya? Mungkinlah 3 orang yang kita nampak sebagai pempengaruh media sosial ini, khususnya di TikTok ini, dia silap profesional kot. Kalau dia jadi orang jual insurans tu lagi laku lah, rasa adalah hasilnya. Tetapi kita pun tahu mereka ini dibayar. Yang saya nak tanya kepada Saudara Syafiq kan, bagaimana kita ni sebagai pendukung kerajaan perpaduan boleh meyakinkan balik pula mereka yang benda ni tidak berlaku? Padahal benda ni sangat simple. Kita buat tengah malam, hampir setiap malam kita melakukannya, tetapi tidak nampak berjaya. Kalau kita compare secara numbers, memang kita masih kalah di TikTok. Tapi sebagai pengamal media juga, so saya pun follow awak dekat TikTok dan saya nampak usaha awak tu memang hebat lah. Sebab tu saya tadi sebelum tu saya tanya awak ada jawatan apa-apa lagi ke? Sebab awak bergerak seperti orang yang ada jawatan. Tetapi sangat tegar sangat. So soalan saya adalah bagaimana Syafiq ni, walaupun sekarang ni you tidak berkait dengan apa-apa jawatan, lihat kita ni yang di luar-luar sana ni pengamal media sosial di sebelah kerajaan. Apa yang kita kena buat lagi untuk kita yakinkan kembali kepada rakyat? Baik. Ini saya banyak platform yang saya bercakap benda yang sama. Politik negara kita dah berubah. Dia terlalu dinamik. Setiap saat, setiap minit dia berubah-ubah. Dan selaku pemain politik, tak kisahlah daripada parti mana sekalipun, dia kena keep up. Dia kena pastikan, saya dengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Dia kata, dia ingatkan kepada semua kaki tangan awam di Selangor, you kena alert dengan apa saja yang orang bercakap. Kalau you tengok Twitter, malam tu you tengok Twitter, you kalau ada fakta, you reply immediately. Kalau tidak, pagi esok, you masuk pejabat, terus cari untuk jelaskan. Maksudnya apa? Maksudnya kita perlu cepat memberi respons kepada apa yang dibangkitkan. Tak kisahlah sekecil mana sekalipun. Ada teori mengatakan kalau sesuatu berita tu dibiarkan lebih daripada 48 jam, dia akan jadi satu berita, walaupun dia palsu, tetapi akan dipercayai. Dan perkara ini adalah teori yang digunakan sejak zaman Perang Dunia lagi. Nazi menggunakan aspek propaganda ini, yang mana dia kata sekiranya penipuan atau pembohongan itu diulang-ulang dan ulang, akhirnya dia akan dipercayai sebagai satu kebenaran walaupun itu pembohongan. Dan itulah yang kita menjadi mangsa
yang begitu lama ni, soal UMNO Barisan Nasional ya, daripada PRU yang ke-11, 12, 13, 14 sehingga kan beberapa perkara itu sudah menjadi jenama kita ya, sebagai contohlah isu integriti. Bila disebutkan UMNO saja mesti akan dikaitkan dengan masalah integriti. Sedangkan kalau kita tengok faktanya dalam kes integriti yang terbaru ini lebih besar daripada apa yang dibincangkan sebelum ini, melibatkan puluhan bilion. Tetapi jenama itu tak terlekat pada mereka. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak ulang-ulang ya. Kita tak buat lagu. Saya sekali bercakap, saya sekali buat video, habislah. Lepas tu tak disambut daripada orang lain. Jadi perkara inilah yang menyebabkan akhirnya kita lebih ketinggalan ke belakang. Tetapi kenapa perkara itu boleh berlaku? Mungkin yang pertamanya disebabkan masalah struktural, iaitu dalam parti ataupun kerajaan sendiri, beban tanggungjawab itu tak tahu di mana. Siapa yang perlu untuk uruskan isu-isu yang ada ni? Siapa yang perlu menjawab Sebab isu itu melibatkan parti? sebab itu saudara Syafiq, pelayar kita Wan M Bakri. Dia cakap, kita bercakap soal Fata Morgana apa semua dia. Dia kata di sini, dia kata apakah UMNO sekarang yang berada dalam kerajaan hari ini boleh juga dianggap sebagai Fata Morgana. Kerana ia dilihat sekadar memenuhi ruang saja, sedangkan suaranya adalah kecil. Ya, harap saudara Syafiq boleh beri penjelasan. Saya seronok bercakap soal itu sebab kita kena terima hakikat lah ya. Kita tak boleh nak short sendiri saja. Saya tak suka short sendiri. Kalau kita rasa kita tak betul dan kita cakap kita tak betul. Hari ini saya nampak kita memilih untuk berada dalam kerajaan ini ada dua sebab. Satu sudah pastilah disebabkan oleh titah yang di-Pertuan Agong. Yang kedua dari segi faktor politiknya, parti kita hendak mencari kekuatan. Jadi kita pun membuat penilaian bersama dengan Perikatan Nasional begini. Pakatan Harapan begini. Jadi kita nampak kita boleh bina kekuatan yang lebih baik kalau kita bersama dengan Pakatan Harapan. Soalnya setelah setahun lebih ini, adakah kita dah bina kekuatan itu? Saya tak nampak ya. Walaupun ada pimpinan-pimpinan yang mengatakan bahawa kita hari ini lebih baik, minta maaf, data menunjukkan sebaliknya. Pilihan raya negeri kita nampak bagaimana penolakan bukan sahaja daripada pengundi teras kita, tetapi pengundi Melayu dan pengundi-pengundi yang dahulunya orang UMNO tetapi hari ini memilih untuk tidak mengundi UMNO. Faktornya apa? Banyaklah ya. Banyaklah, ada yang kata pandangan disebabkan kerjasama DAP, disebabkan hasutan, disebabkan isu begini-begini. Tetapi soalnya apa yang kita buat? Apa respons kita ke arah kekalahan kita dalam pilihan raya negeri, kekalahan kita di beberapa PRK dan terakhir sekali di Kemaman. Sebab apabila kita kalah di Kemaman ya, yang kita kata faktor kekalahan kita di Kemaman adalah disebabkan pengundi putih tidak keluar. Saya kurang bersetuju. Kita perlu menilai kalau pengundi putih tak keluar, dia bukan putih lah. Betul tak? Betul. Maksudnya apa? Ada masalah dari segi data kita. Mungkin ya, data kita mengatakan itu putih, sebenarnya dia tak putih. Ataupun memang dia putih tetapi dia mengambil keputusan protes. Dia tak nak keluar, dia marah, dia apa. Cuma kenapa? Kita perlu melakukan perubahan berdasarkan data-data ini. Jadi kita tak boleh berada dalam dunia khayalan yang kata apabila kita menjadi kerajaan, kita ada 7 menteri, kita ada timbalan menteri, kita memegang JLC yang besar untuk berbakti kepada rakyat. Tetapi setelah setahun lebih, pelbagai program kita buat, macam-macam kita buat itu. Saya ni sebab saya UMNO ni satulah. The only reason kenapa saya memilih untuk berada dalam UMNO ni sebab kerja-kerja kebajikan dan apa yang diperjuangkan untuk rakyatnya. Memang UMNO lah. Memang UMNO lah. Tak boleh kata apa lah. Ya? Daripada orang lahir sampai mati, yang ikut ni adalah pemimpin-pemimpin UMNO lah. Kalau ada perempuan tu bersalin, kita pergi menziarah. Lepas tu dia perlu susu, kita bagi susu. Anak susah nak sekolah, kita bagi. Lepas tu nanti kahwin, sunat pun kita bagi. Betul. Sampailah mati, kita bagi. Kita buat semua ini. Dan macam-macam kita buat. Tapi kita kalah. Jadi kenapa?
Yang itu yang kita perlu jawab ya. Dan faktor utama yang paling besar temboknya adalah persepsi. Inilah dia. Itulah. So, orang kita Dia- persepsi. Apa saja yang kita buat pun, kalau orang tak suka dekat you tu, you buatlah apa sekalipun. Dia macam cinta lah. Ya, ya, ya. Saya ni taklah banyak bercinta sangat. Tapi kan, Ya, ya. tahulah juga kan. Dia kalau orang dah bercinta ni, orang kata apa, kentut pun bau wangi. Betul. Kan? Buatlah apa, semua boleh. Tapi kalau dia dah benci tu, berdehem pun dia dah tak suka. Betul. Jadi inilah faktornya, masalah persepsi. Dan hari ini, parti kena menguruskan persepsi itu dengan baik dan kerajaan juga perlu menguruskan persepsi dengan baik. Macam mana yang Saudara Jack kata tadi, apa masalah sekarang ni? Masalah pengurusan persepsi kita. Ya. Di luar sana peluru duk bertembak kat kita Ya, ya. ni. Duk Tapi diam, kita diam saja. yang buat adalah di sini, kan, saya adalah berapa orang lagi yang nak berlawan dengan berapa ramai influencer-influencer lain yang di luar sana yang bawa cerita macam-macam. Kita takkan mampu. Sebab itu strukturnya kena betul dan perlu digerakkan. Penceritaannya pun kena betul. Penceritaan Saya betul. kena Jack, saya sebenarnya kadang-kadang saya duduk termenung, saya bersipati dengan Presiden UMNO ni. Ya. Walau macam-macam orang kata dia. Saya mengatakan, tadi saya pergi pejabat UMNO. Saya kata kalaulah bukan Zaid Hamidi sebagai Presiden, saya ingat bangunan UMNO dah habis dah kena lelong dah. Betul. Sebab dia sanggup mempertahankan UMNO untuk tidak dibawa masuk atas kehendak Dr. Mahathir. Betul. Dr. Mahathir mengaku benda tu. Betul. Semua dah kita tengok dalam live apa semua. Dia mengaku bahawa memang saya suruh Zahid bubar ke UMNO. Dia degil. Kan? Jadi sebab itulah kesannya dia dituduh dengan 80 tuduhan. Dan orang boleh percaya. Betul. Sampai sekarang lagi. Dah Dia, drop pun. dia tak simpati je. Saya belum itu saya bersifati. Tak pasal-pasal kau ni kena. Kalaulah dia nak selesa hidupnya, saya kata dia bersama Dr. Mahathir dulu tak adalah semua ni timbul. Betul. Tak timbul cerita-cerita ni. Tapi itu keadaannya. Ya, jadi sebab itu mereka mewujudkan kepelbagaian. But saya nak bertanya juga pada saudara ini Syafiq ya, dan juga Jack boleh jawab juga, boleh bercerahlah Jack ya. Boleh. Saya merasakan sekarang ini bahawa apa yang berlaku dalam politik Fata Morgana ni sebenarnya ada usaha-usaha Dr. Mahathir untuk menyelamatkan segera anaknya Mukhriz. Sebab itu dia sekarang ni berbaik dengan PAS dengan harapan dia boleh menguasai Perikatan Nasional. Dan pelan-pelan nanti bila sampai waktunya, maka Parti Pejuang yang dipimpin oleh Mukhriz akan dibawa masuk dalam Perikatan Nasional. Sebab dia sekarang ni Pejuang memang out of touch langsung. Betul. Hilang langsung. Bila Masih dia ada tu tak dengar pun cerita dikuburkan, tapi saya rasa Saya dah lama tak dengar Pejuang, Datuk sebut baru saya teringat. Oh, rupanya ada parti Pejuang. ada ni. semua parti-parti politik yang ada selagi tidak diumumkan dibatalkan, maka masih ada lagi lah. Saya merasa dia akan bawa sudden attack. Dia akan masuk dan dia akan bersama dengan Azmin Ali untuk mengambil alih kepimpinan dari Pejuang. Persiapan untuk Mukhriz. Sebab sekarang ni dah tak ada tas lah. So boleh tak ini salah satu daripada both of you dia bercakap. Boleh. Tak, saya confuse juga Datuk sebab seingat saya lah kan, Tun Dr. Mahathir ni dah keluar daripada Pejuang. Ya. Ya, dan Tapi dia bersama dengan tinggalkan Mukhriz. Mukhriz di sana. Dia tinggalkan Mukhriz seorang-seorang, entah apa benda lah, tiba-tiba dia tinggalkan begitu. Jadi bila Datuk tanya macam ni, saya pun bukannya tak nak setuju, tapi tak setujulah kot sebab Tun Dr. Mahathir ni dia telah meninggalkan Pejuang dan pada firasat saya dia ni ada gaduh sikit lah dengan Mukhriz. Dan dia tak fikir lagi dah pasal Mukhriz Datuk. Dia lebih kata nak menjaga dia punya Syafiq, anak dengan bapa selalu saya boleh, katakan betul. blood is thicker than the water. Betul. Inilah trik Dr. Mahathir. Ya, betul. Cara dia tu, dia sanggup waktu pilihan raya dulu, waktu dia nak bunuh karier politik Datuk Najib, dia sanggup pergi ke penjara. Dia sanggup pergi mahkamah, Betul. jumpa dengan Datuk Seri Datuk Anwar Seri Ibrahim. Anwar. Asalkan pada dia the end justified the means. Politik dia selain daripada Machiavelli, divide and rule ada the end justified the means. Correct. Sebab itu sekarang ni bila dia masuk saja bersama-sama dengan 4 menteri besar di Kedah, maka dia sudah mendapat menggamit keyakinan warga PAS terhadap dia. Syafiq, so boleh saya ulas? Saya agak bersetuju sebenarnya dengan teori yang Datuk keluarkan itu. Kita cakap pasal Fata Morgana lah. Cuma dalam konteks Fata Morgana ni mungkin Tun Mahathir kena hentikan khayalan dia tu. Pada saya Datuk Seri Mukhriz ni masalah dia tidak boleh ke mana dah. Ya, betul. Sebab Tak lah. dia jadi menteri besar dia tak boleh. Perform. Lepas tu dia naik jadi
kepimpinan di pusat pun tak boleh. Lepas tu dia masuk dalam parti-parti mana-mana pun, termasuklah pejuang dia tak boleh. Anak mama ni. So, Boy. ini yang saya nampak, Tun Mahathir cuba nak push anak dia to be somebody, tapi anak dia tak bersedia ataupun tak boleh untuk berada di sana. Ya, It's not the quality. maybe he wasn't born to be a leader for Malaysia. Mungkin. Saya minta maaf lah kalau ni. Jadi hentikan, kalau itulah niat Tun Mahathir, hentikanlah khayalan itu. Pastikan yang paling mustahak sekali pada saya, Tun Mahathir tamatkan legacy dia dengan satu cerita yang baik untuk kita kenang. Ya, saya sangat sedih lah apabila legacy Tun Mahathir yang begitu lama, 22 tahun, semua orang bercakap, sampai di luar negara orang bercakap. Ya, betul. Tak boleh kita nafikan bagaimana pencapaian dia, contribution dia kepada negara, tetapi hanya kerana 22 bulan kegagalan beliau untuk menjadi Perdana Menteri yang kedua telah menutup segala kejayaan baik yang beliau buat selama 22 tahun. Hilang begitu saja legacy itu. Tapi, Saudara Syafiq, dalam masyarakat Cina dia cukup percaya dengan numbers. Number ni dia panggil ilmu falak lah pada kita ya. 22 tahun 2 campur 2 4. 4. Oh, suai lah. 22 bulan 2 campur 2 4. Jadi 2 kali dia mati. Tapi Dalam masyarakat Cina dia kata 4 kali 4 mati. Sebab itu dia kata dia nak gandingkan balik 4 campur 4 jadi 8. Itulah. Sebab itu so yang saya nak nampak. kena ketiga. Takut yang ketiga je 22 hari pula tu. Itulah. Tak, ini sembang-sembang kita sebab ini Fata Morgana. Segalanya mungkin saya lihat. Sebab itu dia sekarang ni menyertai dengan Perikatan Nasional. Saya nampak dan saya terfikir tadi, ini gamaknya. Dia masuk menyeludup dalam Perikatan Nasional, dia mencari pengaruh dan dia letakkan mukris dia tolak situ. Dan dia nampak sekarang ni, dia kata Azmin tunggu dulu sebab Azmin masih lagi, hayat politik Azmin masih ada di Selangor. Sebab dia masih lagi wakil rakyat. Jadi ketua pembangkang. Sebagai ketua pembangkang. So dia akan combine dengan mukris sebelum dia padam nanti gamaknya. So at least kurang-kurangnya. Ini anak mama memenuhi permintaan mungkin. So, tapi cerita Tun Mahathir dia tak menyertai secara rasmi dalam Perikatan Nasional. Dia menjadi penasihat kepada negeri-negeri PAS. Saya suka apabila Tun Mahathir ni terlibat. Sebab bila dia terlibat je, dia takkan berakhir dengan satu good ending lah. Dia tak ada happy ending. Dia mesti akan set ending. Set ending. Dia akan berlaku perpecahan. Masalah sekarang ni yang orang utarakan di luar sana, itu masuklah saya sendiri. Mengapa diwujudkan SG4? Kenapa diangkat State Government 4. diangkat Tun Mahathir? Tan Sri Muhyiddin Yassin tak layak ke? Kenapa tak boleh SG4 berbincang saja dengan kerajaan di bawah Perikatan Nasional? Diwujudkan SG5-6 bersama dengan negeri-negeri Perikatan Nasional. Kenapa perlu ada perpecahan ini? Adakah mereka tidak percaya dengan kepimpinan yang ada dalam Parti Bersatu? Itu saya kata. Dan benda ini memang hangat diperkatakan ya. PAS hari ini seolah-olah mempersoalkan, termasuklah dengan meletakkan Dr. Sam sebagai calon di Kemaman, adalah merupakan juga antara langkah-langkah ke arah meletakkan Parti Bersatu ke tepi setelah mereka terlalu mendominasi Perikatan Nasional, tetapi mereka tidak menyumbangkan banyak kerusi, banyak sokongan yang sebenarnya hari ini sokongan kepada Perikatan Nasional tu purely kepada sokongan yang ada kepada PAS. Jadi mungkinlah ini sebenarnya langkah PAS untuk mengenepikan kepimpinan PPBM. Mungkin juga suara mereka tak cukup kuat ataupun mereka not gentleman enough untuk berhadapan dengan people like Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin. Jadi mereka perlukan Tun Mahathir sebagai representatif wakil mereka. Mungkin ya. Sebab itu saya seronok bila Tun Mahathir ni dia memilih PAS memilih untuk masukkan Tun Mahathir ni, yang akhirnya akan berlakulah kekucaran dalam Perikatan Nasional yang akan memberi kelebihan kepada parti saya UMNO ni. Kalau kita bersedia. Dan masalahnya kalau bercakap soal perpecahan, kucak-kacir ni, kita pun berbalah. Kan ini masalah kita lah. Jadi kalau macam tadi saudara Syafiq sebut pasal Tun Mahathir ni, saya fikirkan mungkin kerana PAS nakkan dana daripada Tun Mahathir untuk mereka gerakkan.
Sebab yang saya nampak Bersatu ini dua perkara lah yang dah hilang. Jawatan Perdana Menteri dan juga dana tu. Saya Lepas diberitahu dibekukan dia dia semua dibekukan kan. akaun dia semua. Sebab itu peralihan PAS itu untuk mengangkat sosok yang lain yang luar daripada Bersatu tu adalah sesuatu yang saya fikirkan lebih kepada dana. Cuma kenapa PAS yang buat? Kenapa tidak Perikatan Nasional? Itu soalan saya kan. Kenapa PAS saja yang buat? Kenapa dia tak gunakan Perikatan Nasional menjadi penasihat kepada semua negeri-negeri Perikatan Nasional? Kenapa tidak hanya kepada negeri PAS saja? Kenapa ini merupakan movement PAS mata-mata? Dan saya juga tertanya-tanya sama ada movement yang dibuat oleh PAS ini, SG4 termasuklah dengan pelantikan Tun Mahathir ini, dipersetujui di peringkat tertinggi Perikatan Nasional, ataupun mereka pun terkejut kan, sebab Dia pun tak hadir kan? dia pun tak hadir, dia pun senyap je, tak tahu apa kan. Jadi inilah betul. Dan saya pula melihat itu satu bab saya nak tanya sebab you anak muda, thinking out of the box, saya suka mencula sesuatu pemikiran kan. Dan saya terfikir pula satu lagi sekarang ni bahawa dalam politik ni kadang-kadang no permanent friend and there's no permanent enemy. Correct, betul. Kadang-kadang kawan-kawan kita rasakan dari dalam mereka mengkocak-kacirkan kita. Sebab itu apa yang berlaku, langkah Sheratonnya, langkah London, langkah Dubai dan sebagainya. Apakah tidak ada kemungkinan sekarang ni sedang diadu dombakan antara parti DAP dengan UMNO supaya berantakan, agar DAP berantakan dengan Amanah, maka dengan 41 kursi itu kalaulah kalaulah DAP ambil keputusan, kalau gini keadaannya kita berada sini pun kita pun caw kalau dia keluar. Sebab dia boleh, tak ada masalah. Politik ni segala-galanya possible. Kalau DAP keluar daripada Pakatan Pakatan Harapan, maka PAS pula akan menyertai Pakatan Harapan. Jangan lupa PAS ada 49 kursi. What say you, anak muda? Teori yang baik, tapi satu di bawah Akta Lompat Parti tak dibenarkan sebab DAP bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional, Pakatan Harapan. Jadi tak, dia DAP. Tak, dia bertanding atas logo Pakatan Harapan. Dia orang tahu kali ni dia bertanding semua pakai logo Pakatan Harapan. Tak ada pakai logo DAP. Berbanding dengan PAS di negeri Pantai Timur, dia bertanding atas logo PAS. So kalau nak move pun yang kerusi itu je lah yang boleh move di bawah konteks atau lompat parti. Cuma yang keduanya, apabila bercakap soal teori cuba untuk memporak-perandakan hubungan antara UMNO dan DAP ni, memang ada usaha saya rasa. Betul, tapi saya nampak. Saya nampak komitmen yang ada dalam kepimpinan tertinggi parti kedua-dua pihak, baik UMNO ataupun DAP sangat baik. Yang berantakan ni mungkinlah di bawah, dan mereka ni pun tak ada jawatan yang signifikan pun. Yang keluarkan kenyataan ni pun mereka yang tidak ada jawatan yang signifikan. Malah ada yang tidak ada jawatan pun tetapi been associated to DAP. Tetapi komitmen yang ada contohnya daripada kepimpinan Anthony Loke sendiri mengatakan bahawa we are committed untuk honor perjanjian yang dibuat. Sampaikan I think for the first time in the history Malaysia, DAP di atas pentas politik memberi pengiktirafan bahawa dia tak akan mengganggu soal Raja-Raja Melayu, agama Islam, orang Melayu. Memang mungkin secara dasarnya mereka tak akan mengganggu pun, tapi tak pernah disebut dalam pentas politik. Ini dalam satu pilihan raya disebut, Anthony Loke sendiri bercakap, kata kita yakin yang kita tak akan mengganggu ni. Kita setuju dengan UMNO. Kita tak akan sentuh langsung. Di hadapan penyokong DAP. Di hadapan penyokong DAP dan penyokong UMNO bersama. Dan selepas itu pula tindakan-tindakan yang diambil kepada pemimpin-pemimpin DAP ni, contohnya macam mana apabila Tony Phua mengeluarkan kenyataan sebelum pilihan raya negeri, diberikan jaminan bahawa Tony Phua tak akan lagi diberikan kerusi. Lim Guan Eng pun ditegur, Ngeh ditegur, semua ditegur, tak seperti dahulu, menunjukkan komitmen yang ada kepada kepimpinan Anthony Loke dan DAP sekarang ni untuk honor apa yang kita telah janji, untuk memastikan keharmonian dalam hubungan yang ada dalam kerajaan perpaduan ini. Dan begitu juga dengan UMNO. UMNO pun kita tak, orang duk kata kita ni tunduklah, jilat DAP lah. Tapi kita tak. Kita keep on telling the same thing. Kita pegang kepada perjanjian ini, jangan kacau kedudukan Raja Melayu, orang Melayu, agama Islam. Bila disentuh saja, kepimpinan kita bukannya
Play safe. malu, play safe ya. Kita terus keluarkan kenyataan. Betul. Jangan bertindak sebegini. Ketua Pemuda terutamanya, Setiausaha Agung UMNO, Betul. dan pemimpin-pemimpin naib Presiden MKT semua mengeluarkan kenyataan. Ya. Jangan sentuh isu-isu sebegini. Bukannya kita berdiam ya. Cuma masalahnya benda ni tak dihebahkan. Betul. Ya. Kalau tanya ke Tak orang, cukup dihebahkan. contohnya isu ngeh ni, ya, dia orang kata UMNO membisu. Masa bila UMNO membisu? Ketua Pemuda keluar kenyataan begitu tegas sekali. Ya, Setiausaha Agung UMNO Betul. selaku wakil daripada parti mengeluarkan kenyataan. Dan naib Presiden keluar kenyataan. MKT keluar kenyataan. What else you want? Itu yang saya kata-kata itu, cuba diantuk-antukkan. Cuma masalahnya kenyataan-kenyataan ni ke situ je lah. Yalah. Tak ada orang bercakap, tak ada orang buat video untuk dia orang, tak ada orang bagi penerangan, tak ada disebar luaskan. Akhirnya benda tu tak sampai kepada rakyat. Yang nampak, yang mereka tahu, mereka tak nampak UMNO bersuara dalam isu ngeh tu. Sedangkan kita dah bersuara banyak. Satu perkara pada Datuk dan juga Syafiq. Tadi Datuk ada sebut tentang in politics there's no permanent friend, No there's permanent enemy. Ya. So, apakah masalah yang kita hadapi sekarang ni dalam kerajaan perpaduan? Ya. Sudah tentu adalah undi orang Melayu. Betul. Jadi sebagai Perdana Menteri, sebagai pengerusi kerajaan perpaduan, takkan dia tak tahu benda tu, sudah tentu dia tahu. Dan salah satu benda yang dia boleh lakukan untuk menyelesaikan masalah mengundi orang Melayu ni adalah untuk bercakap dengan PAS. Adakah perkara ini akan perkara itu sudah tentu akan menyelesaikan masalah undi orang Melayu ni. Tetapi Saudara Syafiq fikir adakah benda ni akan berlaku? Tidak, sebab komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk melihat UMNO bangkit sebagai wadah perjuangan orang Itu Melayu. memang jelas, Ya. Dia bagi tahu, sampaikan dalam satu perjumpaan bersama dengan ketua-ketua UMNO bahagian. Ya. Dia bagi tahu, dia kata saya nak lihat UMNO kembali gemilang. Maksudnya apa? Dia nak memastikan bahawa UMNO dapat the market share orang Melayu itu kembali. Dia tak kata kita kena cari PAS untuk menggantikan UMNO sebab UMNO dah tak boleh jaga orang Melayu ni. Ya. Itu menunjukkan komitmen yang ada pada Perdana Menteri. Dan kita juga selaku parti teras orang Melayu ni, kita tak boleh selesa lah. Ya. Kita kena terima hakikat hari ini 20-30% pengundi Melayu kita dah lari menyokong Perikatan Nasional. Betul. Atas pelbagai sebab. Ya. Kerjasama dengan DAP itu sebenarnya salah satu sebab saja. Banyak sebab-sebab lain lagi persepsi yang isu lah. menyebabkan kenapa mereka beralih arah. Dan kita kena cepat respons. Ya. Betul. Kerajaan hari ini termasuklah parti UMNO sendiri. Kita struggle dalam dua perkara. Ya. Nak menguruskan politik dan nak menguruskan negara. Sebab dua-dua ni tengah kucak-kacir ni. Ya. Negara pun ekonomi teruk, macam-macam masalah, kos sara hidup yang meningkat. Dia nak uruskan benda ni. Jadi kerajaan hari ini tengah duk fokus ni. Yang Amat Berhormat Presiden UMNO pun lancarkan macam-macam program. Dan lagi semua menteri-menteri sekarang dah berkumpul di Cyberjaya. Ya. Mereka nak fokus untuk selamatkan negara kita. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga tak boleh lupa kuasa untuk jadi kerajaan ni terletak kepada kekuatan politik ni. Jadi dia kena selari. Apa saja yang you buat, pastikan sokongan meningkat. Jangan yang you buat tu saja baik, tetapi rakyat tak tahu, persepsi tak berubah, akhirnya menyebabkan makin lama rakyat makin tak suka dan menyampah dengan you. Ya, ini realiti. Setahun lebih jadi kerajaan ni, sebab saya ikut, kita orang politik, kita ikut cerita apa yang dilancarkan oleh kerajaan dan sebagainya. Tapi realiti di bawah ni dia tak tahu pun. Ya, sebab maklumat tak disampaikan dengan berkesan, tak dihebahkan dengan baik. Jadi rakyat tak tahu, kerajaan hari ni tak buat apa-apa. Yang dia tahu hari ni ayam tak ada, beras tak ada, semua barang mahal. Dia tak faham mekanisme macam mana. Ya, dia tahu kerajaan nak runtuh. Kerajaan nak runtuh. Ya, so kedudukan politik ni sangat-sangat kritikal sekarang ni. Dan tak ada siapa nak ambil peduli soal politik ni sebab semua orang memikirkan soal nak selamatkan negara kita, nak pulihkan ekonomi. Which is betul, tak salah apa yang dibuat. Cuma jangan lupa ni, kalau kita tak balancekan antara negara dan kerajaan dan politik ni, akhirnya kita hilang kuasa dan kita bagi kuasa ini kepada orang yang tak sepatutnya, yang akhirnya akan merosakkan balik apa yang kita cuba perbetulkan. Jadi kita kena bersiap sedia lah. Saya minta Kementerian Komunikasi, setiap agensi kerajaan ada unit komunikasi mereka.
buatlah kerja betul-betul ya. Dalam parti kita ada penerangan, kita ada komunikasi, kenalah buat kerja betul-betul. Pastikan semua ni bergerak dan tak perlu pun influencer-influencer macam kita ni sebenarnya. Kalau betul-betul buat, ya, you bayangkanlah ada Kementerian Komunikasi, di bawah setiap kementerian you ada unit komunikasi. Ya. Lepas itu you ada parti politik yang di bawahnya ada penerangan dan juga komunikasi. What else you need? Setiap daripada bahagian-bahagian ada ketua penerangan. Ya. Bukan saja UMNO, PKR, DAP, Amanah. You ambil semua ni saja, lebih besar kita boleh buat. Ya, ya. Tapi tak digerakkan untuk sekarang ni. Ini masalahnya. Yang ada adalah pempengaruh-pempengaruh yang sendu-sendu macam kita ni lah kan. Yang dah lah Berusaha. lillahi ta'ala Lillahi ta'ala. kan. Lepas tu Suruh buka untuk dia balu dak orang. kita pula kena balon saja kan. Tapi sebab dah tak ada orang buat, jadi kita buatlah. Cuma saya nak kita meramaikan. Betul. Kita tak rugi pun ya. You have your own market share, saya ada market share saya sendiri. Saya tahu siapa yang nak tengok saya. Mungkin ada orang minat saya, ramai yang tak minat saya, tapi banyak minat Datuk. Muka Syarul Khan. Kan ada orang muda yang sebenarnya minat Datuk, suka tengok Datuk. Jadi dia tak Steady minat je. saya. Dia kata, Steady "Oh, saya Datuk." ni ganas sangat duk cakap ni teruk-teruk ni." Kan ada minat orang yang slow, tenang saja. Jadi ada ya, kalau 10,000 pergi ke sana, 5,000 dalam sini dah 15,000. Lepas tu pergi lagi 10,000 ke sini dah jadi 25,000. Ya. Jadi kalau ramai begitu, inilah yang dilakukan oleh Perikatan Nasional kan. Betul. Jadi dia orang ramai yang berbayar dan tidak berbayar, ramai sangat. Akhirnya mereka menenggelamkan semua apa produk-produk yang kita buat. Tapi Syafiq, saya melihat kan, memang membangkang ni sangat mudah dan mereka menggunakan sentimen. Dia menggunakan cerita-cerita yang Islam terancam, lahir terancam, cakap pasal DAP, UMNO, DAP, UMNO, DAP. Benda-benda tu sangat mudah untuk masuk dalam sanubari mereka ni dan bersetuju. Kalau kita nak berbicara tentang apa yang kementerian-kementerian dah buat, Dia tak saya minat. dia tak tak minat. tak jalan satu, tapi Datuk, tapi saya nampak ada seorang yang telah melakukannya dengan berkesan. YB Duyung, Muhammad Nur Helmi. Ya. Apabila dia asimilasikan kerja-kerja, gerak kerja dia berjumpa dengan rakyat tu, sentuhan bersama dengan rakyat itu dengan lawak jenaka dan cuba mengubah seorang wanita yang ada penyakit mental tu yang dalam video tu sangat famous. Benda tu dia kalau Datuk tengok dekat YB Muhammad Nur Helmi ni, dia punya VTT dia kurang-kurang sejuta. Betul. Jadi saya nampak alangkah baiknya kalau menteri-menteri banyak buat kerjanya. Ya. Getihnya Jack, mesti ada sentuhan kreatif lah. Ya. Kalau Ya. tak kreatif buat macam mana pun tak pergi mana. Ya. Tetapi jangan lupa, Ya. orang Melayu ni sesuatu benda yang menyentuh emosinya cukup suka. Itu memang dia punya budaya kita ni Jack, Syafiq. Kalau sebut aja sesuatu benda pasal buruk ni, yang paling dia suka cerita dalam kain. Orang kalau suami isteri bergaduh tengah jalan, berkerumun tu. Minat. Lepas itu 3 hari 3 malam tak habis cerita tu. Are you agree with me or not? Betul, You mewakili anak muda, saya nak tanya you. Betul. Saya suka apa yang saya cakap tadi. Membangkang ni memang mudah ya. Kita berpengalaman jadi pembangkang. Betul. Itu adalah zaman yang paling saya seronok. Saya kat Saudi pun join sekali. Setiap perkataan dia keluar je, boom. Tapi itu yang saya suka nasihatkan kepada kawan-kawan saya ya, kepada dalam TikTok saya juga. Saya kata kita ini zaman teknologi, zaman ilmu AI, zaman AI. yang semuanya ada di hujung jari, yang kita boleh check, kita boleh verify, dan jadilah rakyat yang cerdik, yang celik kepada isu. Sebab akhirnya dia berbalik kepada kita ya, kesan tu kepada kita. Kalau kita salah memilih, kesannya kepada kita. Apabila kerajaan mengemukakan satu polisi, kita hentam, kerajaan batalkan polisi itu, sedangkan polisi itu baik. Contohnya apa? GST ya. GST ni sebab gerakan daripada rakyat lah. Kan akhirnya terpaksa dibatalkan. Hari ini orang dah bercakap pasal GST. Ya, Dah insaf dah. saya tak nafikanlah asalnya masalah jugalah, sebabnya masa kita laksanakan GST tu berbalik kepada persepsi, kita gagal untuk menguruskan persepsi. Betul. Tapi akhirnya rakyat yang termakan dengan persepsi itu hari ini menerima kesan lah dengan apa yang keputusan yang mereka ambil tu. Jadi kita kena jadi rakyat yang bijak supaya orang politik tak boleh lagi nak menipu kita. Saya bercakap ni sebagai orang politik ni. Ya. Saya nak kata
selagi mana rakyat boleh percaya dengan penipuan orang politik, dan orang-orang politik kan terus menipu. Orang politik kan terus bersandiwara, orang politik kan terus menggunakan fatamorgana yang ada untuk meraih undi dan sokongan. Sebab itulah naratif soal agama dan bangsa ni begitu famous. Kita sekarang ni cuba untuk beralih daripada situ, bukan bermakna kita tak nak memperjuangkan, sebab kita tahu the foundation is there. Correct. UMNO dah bina foundation untuk agama dan bangsa ini. Ya. Kita nak pertahankan je. You tak payah hari-hari nak laung, nak berwirid lah, nak bagi tahu kata saya lah perjuang agama Islam. Kita dah buktikan lah apa yang kita buat selama ni. Jakim pun kita buat. Jadi what else yang rakyat perlu tahu? Apa lagi yang perlu kita buktikan? Tapi masalah pula sekarang tiba-tiba 1 hari 2 hari ni saya tengah pening ni, macam mana nak menjawab ni? Harga gula akan naik RM1, bil air, tarif air dan Tarif air dah naik. Hai, macam mana nak jawab ni? Sebab itulah bila contohnya dibuat keputusan untuk menaikkan tarif air ni dah dibuat hujung tahun lepas lagi. Sebenarnya perkara itu dah perlu dilaksanakan sebelum itu lagi. Kita tunda. Sepatutnya diuruskan, perlu ada satu perencanaan, media plan. Bagaimana untuk kita menguruskan persepsi ni? You dah tahu dah. Timing dia. Definitely lah. You naik lah. Walaupun kalau tak 20 sen pun you naikkan 1 2 sen sen pun, pun. betul, Kan? Orang akan bising sebab dia naik. Jadi you tahu akan ada bantahan daripada rakyat. So you sepatutnya bina naratif daripada awal lagi. Daripada bulan 12 hari apabila diorang dah umumkan kata tahun depan kita akan naikkan tarif air. Tapi saya tak nampak. Saya sendiri sebagai orang yang mengikuti perkembangan kerajaan dan juga politik, tak nampak usaha untuk menerangkan mengapa kita perlu naikkan tarif air ni. Ni gula pula naik RM1. Gula pula naik. Kata Saya tiba-tiba, terkejut dia dilakukan secara tiba-tiba. Macam you cakap lah, dia tak ada macam naratif Ya, yang betul. Tiba-tiba tu dia taklah tiba-tiba hari ni umum terus buat. Dia dah umum lama dah. Tapi dia tak ada satu pembinaan naratif kenapa dibuat dan memberi penerangan keperluan untuk kita menaikkan tarif air ni. Kenapa? Dah lama tak naik tarif air, kita tunda hari tu. Infranya perlu dibangunkan semula, Kos dia tinggi. Kos dia tinggi. Kalau you nak air berkualiti, kita kenalah bayar sikit sebab banyaklah benda yang kita boleh ceritakan. Dan yang lebih mustahak lagi lah air ni negeri punya. Kalau you bincang the whole narrative lah saya tak nampak kenapa kerajaan persekutuan yang umum. Biarlah kerajaan negeri umum. Betul. Kan? Setuju. Kan? So you buat je kata okey, negeri mana kalau you nak naik, you naiklah, you umumlah sendiri. Yelah, betul. Sebab baru rakyat tahu sebenarnya air ni adalah milik negeri. Dan yang akan menaikkan air ni bukan kerajaan perpaduan, tetapi kerajaan di Kedah akan naikkan, kerajaan di Kelantan akan naikkan, kerajaan di Terengganu, your government juga akan naikkan. So it's fair. Semua orang akan naikkan because of all the explanation tadi. Jadi barulah rakyat boleh faham. Cuma itulah kan, saya keputusan dah dibuat, dah diumumkan pun, jadi kita tak boleh buat apa dah. Saya Kena melihat benda uruskan begini ni, maka akhirnya menambah modal untuk politik fatamorgana ni. Jadi benda dah berlalu. Sekarang ni kita kena sedar yang kita kena bagi penjelasan to manage the crisis lah. Betul. Bagi penjelasan yang sebaik mungkin yang you boleh. Saya ingat lagi masa PKP dulu, harga elektrik naik mendadak. mendadak, Masa itu Menteri Tenaga Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar jadi menteri. Kecoh ni, semua orang bising macam mana tarif elektrik boleh naik. Aku duduk rumah je tak buat apa pun tiba-tiba naik tinggi kan. Lepas tu adalah pengiraan TMB lah tak kena itu ini. Saya ada jugalah berhubung dan memberi beberapa cadangan. Yang paling mustahak sekali, kena rakyat faham dulu. Jadi kena keluarkan video memberikan penerangan. Kenapa boleh tarif elektrik naik sangat? Saya buat pengiraan satu-satu. Kalau satu rumah ni ada 4 lampu, TV, aircon begini, you pakai sepanjang PKP 20 jam, you buka, ini bilnya. Memanglah tak sama dengan sebelum ni, sebab sebelum ni 8 jam you keluar bekerja, rumah kosong, tak ada elektrik langsung kan. So make sense sebenarnya daripada Bil yang naik lah. bil naik Tarif double naik. tu,
Tarif tak naik, sama. bil naik. Tapi dia orang kata tarif naik lah. Itulah pasal. Jadi kita Padahal terangkan penggunaannya sebenarnya naik. penggunaan tu yang naik. Betul. Orang tak percaya yang penggunaan naik. Kau duduk So saya rumah. tunjukkan bil rumah saya. Saya bagi penerangan. Hmm. Lepas tu kita nak manage the crisis tu, kita bincang balik. Okey, rakyat dah marah ni, apa yang kita boleh buat ni? Okeylah, kita subsidize, kita bagi bantuan. Sebab itulah kita bagi, okey, kita bagi diskaun, kita bagi free kepada di bawah ini kan. Akhirnya rakyat pun happy. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu diambil tindakan oleh kerajaan hari ini. Menteri-menteri perlu alert dengan apa ni. Kalau bila harga gula nak naik ni, saya Pening ni. isu barang ni jadi geram jugalah satu, kita tahu berapa stok yang kita ada. Kita ada stok timbal, macam mana kita manage sebenarnya ni, saya pun tak faham juga kan. Macam tiba-tiba je you kata stok habis. Kita kalau tahu air mineral dalam peti ais kita nak habis pun, kita tahu bila kita nak pergi Tesco top up barang-barang dapur kan. Ini macam mana you manage? You tak tahu yang stok nak habis kan, you tak ada tracking ke? Itu satu. Yang keduanya, bila you tahu ini akan memberikan kesan dan menjejaskan rakyat, apa you buat next ni? Kan? Apa yang you nak buat? Bagi tahulah kan, sama ada you nak subsidize ke, you nak dapatkan import lagi banyak ke, you nak curtail the price ke. Saya dah bagi, saya ingat 3 bulan dulu. Kalau teman-teman yang mengikuti penerangan saya dah bagi tahu bahawa harga gula pasaran dunia naik. Kerana dari Peru, dari India, daripada semua pengeksport. Sebab itu Indonesia sendiri pun, saya bersentuh pasal Indonesia, dia pasal beras. Jadi Presiden Jokowi bulan lalu, minggu lalu, dia import untuk tahun 2025 tambahan kepada 2 juta metrik tan. So itulah tindakan awal lah. Macam you kata tadi lah. So sepatutnya bila harga gula dah nak naik ni, sebelum kilang-kilang minta bahawa mengumumkan benda begitu yang menggemparkan, tentulah benda ini boleh diselesaikan kalau kita memikirkan macam mana mungkin nak disubsidikan gula. Ini kalau kita makan gula ni obesity, gula ni kecil manis. Ini orang Kelantan tak boleh terima ni. Betul. Gula tu bagi warga Kelantan ni, Allah, semua manis. Aduh, anak dara dia pun mana-mana biasa dah. Lelaki lah Kelantan, Pulau belaka manis-manis lah kan. Sebab dia manis. So, di Terengganu bersama. Jadi keadaan begini sepatutnya di tangan lebih awal. Betul. Saya dah trigger benda ni 3 bulan dulu lagi. Sebab kita tahu harga pasaran dunia dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak ambil, inilah masalahnya. Sebab kita banyak menguruskan politik Fata Morgana ni. Seriau ni, orang ni akan jatuh, orang ni akan sokong, siapa nak sokong, siapa nak kamu lompat. Ini yang tak selesai tadi. Jadi, pandangan Jad. Saya lihat banyak yang buat afterthought. Afterthought ni maksudnya bila orang dah kecoh baru nak bersuara, Reaktif. Very reaktif. Dia tak proaktif. Contohnya macam kes yang dia kata kerajaan nak tumbang, tumbang ni patut diperhalusi dengan cara bagaimana mana-mana parti yang terlibat tu buat kenyataan awal. Buat kenyataan awal-awal lagi. Dia kata okey, cakap settle. Tak payah nak diulang-ulang. Kita setuju macam pandangan Premier Datuk Abang Johari. Dia terus terang dia cakap, Sarawak is concerned, jangan apa dia kata ayat dia tu. Tolak apa? Paloi. Jangan paloi lah. Saya bukan paloi. Saya bukan paloi. Jadi itu very clear kenyataan daripada pimpinan Sarawak. Seretinya tak nak dekat lah. Jangan nak paloi lah kami ni. Dan perlu diulang-ulang lah kenyataan ni. Contoh saya selalu attack dia orang ni balik dengan cara bagaimana saya menyebut tentang Hamzah Zainuddin itu sendiri. Seteru awak lah. Sebab saya lawan dengan Hamzah dulu lah. Kita sebut sebab kau punya Setiausaha Agung sendiri yang cakap. Jadi kita ulangkan benda tu. Ulangkan benda tu. Barulah dia orang kata betul juga kan. Sebab dia orang ni kalau nak tapi dia orang percaya dekat yang dalam TikTok tu masalah tu. Dia percaya yang 3 orang tu. Jadi dia orang ni bercakap melangkaui Setiausaha Agung dia sendiri. Betul. Setiausaha Agung kata tak ada apa-apa. Kan? Sampai 3-4 video Hamzah buat, tak ada apa-apa, tenang je semua. Tapi duk kata juga setiap malam duk buat live. Jadi itu saya kata apa sebenarnya naratif yang nak pakai ni, yang satu pihak ni kata
kerajaan akan tumbang. Yang bersatu kata takkan tumbang. Yang PAS pun cakap akan tumbang juga. Jadi pening kita ni apa sebenarnya yang dia orang nak buat kepada negara kita ni. Dia orang ni memang tugasnya nak menghancurkan negara ke ataupun nak membantu untuk memulihkan negara. Sebab kita kena ingat Dia nak sabur lah. sampai ke mana politik ni. Betul. You jangan ingat you boleh sabotage ekonomi negara kita so that you nak memalukan kerajaan ini. Okeylah fine, kita assume lah dia orang berjaya untuk sabotage ekonomi, harga barang naik, ekonomi merudum, ringgit ni rakyat bangkit melawan. Ya, dan kerajaannya jatuh. You naik. You ingat you boleh pulihkan ekonomi negara ke? Oh, tak boleh. We are going to do exactly the same thing yang you buat lah. Kita akan hentam kata apa ni kerajaan tak betul lah. Apa namanya ringgit jatuh lah, tak pandai lah dan macam-macam lagi. Yang akhirnya tak stabil juga. Kita pula nak jatuhkan kerajaan ni. Sampai bila usaha jatuh kerajaan ni dan rakyat pula sampai bila nak minta tukar kerajaan? You nak tukar kerajaan mana lagi? Ya? Sebab itu PRU 15 dah selesai. Dalam demokrasi ialah memanglah demokrasi tu kita berhak untuk menukar kerajaan, tapi the basic fundamental of democracy Dah tu selesai. dah nak bagi mandat kepada you untuk membuat pilihan raya dan memilih. Kan memanglah lepas tu boleh tukar, tapi the fundamentalnya itu dan kita teruskanlah dengan kerajaan yang telah dibentuk ni. Berilah ruang kepada kerajaan ni. Baru setahun you macam-macam nak kata kerajaan ni begitu dan begini. Kan? Sedangkan banyak je benda-benda baik yang ada. Nak buat macam mana Syafiq? Seorang tu Raja Fata Morgana, seorang tu Papa Fata Morgana, seorang lagi tu adalah Parpu Fata Morgana, Cikgu Fata Morgana pun ada. Jadi nak melawan dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kalahlah dia. Itu dah yang saya nampak tu. Tak, saya merasakan kalau ini dibiarkan berterusan, pertama sekali ekonomi kita memang kita betul. mereka berusaha untuk melingkupkan, ini matlamat mereka. Tapi saya setuju dengan pandangan Syafiq tadi. Kalau keadaan begitu jadi, rakyat akan bangkit menentang. Nak ganti dengan siapa? Saya selalu bertanya, nak ganti dengan siapa? Who are we going to replace? Betul. Betul. Bukan sekarang ni, kaki tangan kerajaan hari ni dah dapat 2,000 tu. Ya, betul. Bukan? So ini dalam kumpulan Wawan Pekerja dah tambah 500. Kau nak apa lagi? Saya seriau satu saja. Kalau kita tidak bersyukur, saya memegang balik, peganglah balik cara agama kita ni, Kufur kita nikmat. mesti bersyukur. Kalau kamu tidak bersyukur, Allah akan tarik balik. Kita ni negara yang makmur. Saya bersimpati macam you all nak, saya tak tahulah, saya akan pergi. Kan? Usia saya pun dah begitu. Tapi you all anak muda ni, yang berterusan dan sebagainya. So, apa akan jadi pada kita? Sebab tu Datuk, saya sedih bila kita buat undi 18 ni. Saya penuh harapan bahawa orang muda akan membuat pilihan berdasarkan ilmu yang penuh di dada. Bukan berdasarkan sentimen, perasaan, persepsi. Betul. Sebab orang politik ni dia akan gunakan apa saja untuk memenangkan. Cuma yang peliknya UMNO tak macam tu ya. UMNO ni nak buat manifesto, dia nak kena pastikan manifesto tu boleh buat. Betul, doable. Saya pernah dalam mesyuarat manifesto saya kata, "Alah, letak je lah dulu. Nanti kalau boleh buat kita buat. Tak boleh tak buat." Tak nak ya, tak boleh. Dia bukannya letak janji saja. Yes. Sepatutnya kita nak bermain dengan persepsi, letak je lah dulu kan. Kan? Tapi tak. Dia ada rasa tanggungjawab dia tu. Baiklah orangnya. Tapi anak muda hari ini dia nak menangkan juga persepsi, nak menangkan juga politik sentimen. Yang akhirnya akan memberi kesan kepada masa depan dia. Masa depan saya, masa depan generasi akan datang. Jadi kita, yalah, politik ni politik lah. Tapi fikirkan soal masa depan kita. Macam Datuk kata tadi, nak tukar dengan apa lagi? Nanti masa apa? Kita ada dua pilihan sekarang ni, sama ada Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Ya, you tahu Perikatan Nasional macam mana kita kena kibarkan bendera putih. Kerajaan ketika itu tak ambil peduli langsung dengan suara rakyat. Kadar kematian bunuh kita diri. minta betul-betul. Ini bukan soal kesan daripada COVID. Masa tu rakyat merintih, minta bantuan daripada kerajaan sampai kita terpaksa merayu. Sampai kibarkan bendera putih. Itu adalah satu Bunuh diri. Kadar bunuh diri meningkat. sampai begitu keadaan rakyat, baru kerajaan nak dengar. Itukah kerajaan yang you nak angkat nanti? Apa track record yang ada? You bolehlah kata, okey, kita kata exceptional, berkecuali sebab masa tu zaman COVID memang teruk. Okeylah, betul, satu dunia punya teruk.
Tapi kadar pemulihan ekonomi negara lain jauh lebih hebat daripada negara kita. Sebab apa? Sebab kita ni tak mampu untuk uruskan yang baik. Sebab kepimpinan yang ada pada masa itu tak mampu. Ya, di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin masa tu, dia tak ada satu perencanaan bagaimana untuk menguruskan. Kita terpaksa merayu untuk keluarkan KWSP. Siapa yang minta keluarkan KWSP? Bosku mula-mula bangkitkan betul, benda betul. tu. Berapa banyak formula pemulihan ekonomi zaman COVID itu hasil ilham daripada bosku. Betul. Betul. Nak harapkan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada. Nak harapkan daripada Hamzah lagi tak ada. Ya, Hamzah ni tahu nak susun atur politik saja. Ya. Saya ni dia buat video hari ni bersama dengan rakyat, turun mendengar rintihan rakyat. Videonya di Kuala Lumpur. Lah. Bukan di Larut dia. Ya, rakyat you di Larut. Baliklah ke Larut, tengoklah masalah rakyat di Larut. Ya. Tapi sebelum saya lupa lah, Saudara Syafiq, ada soalan daripada pelayar dan sahabat. Dia kata, bagi kita pun tahu apa yang dilakukan oleh 2-3 orang pempengaruh media sosial ni, di TikTok khususnya. Dia orang telah melakukan satu perkara yang kita boleh panggil sebagai treason. Ataupun pengkhianatan kepada negara. Kerana mahu mengucang-acirkan kestabilan politik negara sehingga rakyat sama ada sedar atau tidak, mereka merana kerana perkara ini. Adakah Tuan Syafiq berasa kita perlu tegas dalam apa handling these people, menangani dia orang ni? Dalam satu sudut saya setuju tindakan perlu diambil, tetapi malangnya dia akan menimbulkan persepsi yang sangat tidak baik kepada kerajaan yang ada. Kita nak menutup suara, kita tak berikan kebebasan, ya. Ini akan menimbulkan persepsi yang sangat buruk, ya. Ingat lagi ketika mana kita menjadi kerajaan, ya, banyak pemimpin-pemimpin daripada pembangkang yang kita dakwa, dan dakwaan-dakwaan itu bukan dakwaan politik. Memang mereka melakukan kesalahan, mereka fitnah orang sampai fitnah tu boleh diangkat sebagai satu kes jenayah. Ya, hasutan-hasutan yang dibuat, ini semua berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tapi ketika itu UMNO Barisan Nasional ditohmah sebagai sebuah kerajaan yang tidak berikan kebebasan kepada rakyatnya untuk bersuara, menyekat rakyat untuk bersuara. Jadi betul dalam undang-undang mungkin kita boleh ambil tindakan, tetapi dalam masa yang sama macam mana kita nak uruskan persepsi ini? Tak, bagi saya beginilah Syafiq. Orang kata, bagi saya lah, pandangan saya orang tua lah. Dah kau balon aku hari-hari, ini tak kena, itu tak kena, semua tak kena. Fitnah. Kata apa semua, alang-alang, senselengan, cukup ajalah habis cerita. Tapi tu, bila Datuk kata Kena buruk juga. kau hari-hari balon, kita duduk kat defensif. Kenapa dia boleh balon? Kita tak boleh balon. Betul, sebab Sekarang ni kalau dia balon kita satu, kita balon dia 10. Bukan kita tak ada modal. Macam-macam kita ada yang kita boleh balon. Cuma kita tak bina kekuatan untuk membalon. Kita always nak memberi penerangan. Kita always on defensive mode. Kita tak pernah, ya. Offensive. Ini saya duk bercakap banyak kali dah. Kita nak attacking mode, offensive mode tak pernah ada. Ya. Sekaranglah masanya. Ya, bila lagi? Macam-macam isu. Contohnya, bila bercakap soal branding, masalah integriti ni. Bila kes Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak lekat dia bapak segala rasuah. Kan sebab apa? Sebab kita tak pun ambil peduli pasal kes tu. Betul. Sedangkan masa tu adalah peluang yang sangat baik untuk kita buat serangan betul-betul supaya memang Tan Sri Muhyiddin Yassin dianggap sebagai bapak segala rasuah. Sebab memang besar kesnya. Tak balik lagi. Tak balik lagi kan? Tak sure lah tu kan. Dan banyak isu yang berkaitan dengan kepimpinan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu yang kita tak gunakan, ya. Betul. Peluang banyak sangat tapi kita tak ni. Bila orang serang kita, lepas tu kita nak end the game, kan? Kita tak boleh nak defend lagi. Lepas tu kata tangkap je lah. Kita terus minta referee tiup whistle, tamatkan game ni. Sedangkan seranglah. Dah luka teruk lah. Inilah masa kita balon pula, ya. Banyak benda-benda yang boleh balon. Ada benda yang kita takut. Kita ada barisan peguam-peguam yang hebat untuk bantu, untuk memberi nasihat kepada kita. Apa yang kita takut lagi? Ya, bila saya keluarkan video-video ni, ramai orang tanya saya, tak takut ke? Sampai bila kita nak
aku ni ditugaskan untuk beri penerangan saja. Kan? Asalkan ada isu je, bagi penerangan. Asalkan ada isu je, bagi penerangan. Kita pula lah kena bangkit, bawa isu lain pula proaktif kan. lah. Kena tengok apa Betul je. sahaja isu. Kita Betul, kena betul, sangat bawa betul, sangat tepat. balon. Cuma ini mungkin soalan terakhir lah bagi saya pada malam ini. Kita pun tahu UMNO ni parti yang berstruktur, masing-masing cawangan, bahagian, peringkat pusat, semuanya ada ketua-ketua penerangan. Jadi kenapa kita tidak gunakan mereka ini? Kenapa, adakah pandangan saudara Syafiq yang mereka ini, saya tak nak kata sendu, tetapi lebih kepada perkataan yang saya selalu gunakan adalah play safe. Ini adalah mentaliti mereka yang berjawatan. Mereka fikirkan mereka tidak boleh ke depan sangat macam kita ni, Syafiq. Nak tunjuk baik, nak tunjuk baik. Dia kena tunjuk yang kita cool. Ya. Inilah saya kata Fata Morgana yang kata UMNO ni masih kuat. Hmm. Fata Morgana Dia- yang merasakan mereka masih kuat. Betul. Dia satu benda berkaitan dengan leadership. Ketua penerangan pada pandangan saya lah, dia, it's all about leadership. Kita boleh lantik ketua penerangan seorang yang bisu yang tak boleh bercakap. Sebab peranan dia bukan sekadar untuk memberi penerangan. Dia perlu menyusun jentera. Kalau dia rasa dia tak boleh bercakap, dia kena carilah talent-talent di bawah untuk bercakap. Kalau di setiap bahagian ada pemuda-pemuda, takkanlah tak boleh dapat seorang dua yang macam kita yang boleh bercakap kan. Saya ni tak adalah bagus sangat pun, tapi Bagus-bagus. bolehlah kan, Boleh lah. bercakap lah kan. 3 minit video takkanlah tak boleh Betul. dapat. Betul. Sebab itu ketua penerangan, peranan dia bukan sekadar nak bercakap, dia kena menguruskan jentera ni lebih mustahak. Betul. Sebab kalau semua benda you nak buat, saya ingat ada pemimpin yang bagi nasihat kat saya, kata you kalau jadi pemimpin jangan sampai envelope pun you nak tulis alamat, you lah yang nak gam envelope tu, you lah yang nak tampal stamp. Ya. Semua you nak buat sendiri. Dia delegate lah. Leader ni dia kena tahu macam mana nak uruskan Betul. jentera penerangan di bahagian, di negeri dan di pusat. Pastikan digerakkan. Itu yang paling mustahak sebenarnya. Ya. Ya. Jadi Saudara Penny Syafiq, saudara Jack, memanglah sebenarnya kita nak overrun. Lebih daripada 5 minit dah. Oh. Sedap. Nampak gayanya kita akan mengulangi lagi dalam bicara-bicara yang akan datang. Memang seronoklah. Sebab sepatutnya kita mesti menyeranglah. Tak ada masa lagi kita nak tunggu, nak defensif. Saya bersetuju dengan anda. Tapi apakan daya, kita sentiasa masa mencemburui kita. Dan kita tak mahu dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian demi masa. Jadi kita menjaga masa. Waktu yang terdekat ini, saya nak ucap terima kasih kepada Jack, terima kasih kepada Syafiq kerana sudi hadir pada AHF. Malam terima esok kasih juga kerana menjemput saya, peluang yang besar ni. dan malam esok, insya-Allah kita akan mendengar pula. Jack, kena hadir Jack malam esok ni. Ada lagi? Kita panggil daripada anak muda Parti Keadilan. Oh. Beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kota Damansara. InsyaAllah malam esok pasti panas. Sebab kita nak tanya dia sejauh mana dia faham tak faham tentang kerajaan madani. Jadi saya sebenarnya besok kita jumpa lagi. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih pada saudara Syafiq, Jack. Wabillahi taufiq wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.